kita di Syaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program 999. Saudara, seorang wanita dan juga anaknya yang baru berusia 7 bulan ditemukan maut di rumah mereka sendiri di Taman Perdana 2 Rawang, Selangor. Lebih mengejutkan apabila pembunuhan itu disyaki dilakukan oleh suami mangsa sendiri. 999 ke lokasi kejadian bagi mendapatkan perincian kes. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi, wanita tempatan berusia 34 tahun bersama anaknya ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa didapati terbaring di atas lantai, manakala bayi perempuannya itu pula di atas katil dalam sebuah bilik rumah 2 tingkat. Menurut keluarga mangsa, cubaan menghubunginya gagal sejak jam 7 pagi pada hari kejadian. Saya rasa macam something is wrong. So, saya try call kakak saya. Call tak dapat. Dia selalu memang aktif kat WhatsApp. Lepas tu saya tengok WhatsApp dia last seen semalam. Siasatan awal forensik mengesahkan mangsa mati dicekik manakala anaknya lemas dipercayai ditekuk dengan bantal. Mayat 2 beranak itu ditemukan oleh bapa mertua mangsa yang memeriksa rumah ini selepas curiga dengan keadaan 3 pintu belakang rumahnya yang terbuka. Namun menurut Ketua Polis Daerah Gombak ACP Ali Ahmad, tiada barang milik mangsa yang didapati hilang. Dalam kes ini tidak ada unsur rompakan, unsur pecah rumah, walaupun dalam report mengatakan, tapi daripada siasatan kita tidak menjurus kepada itulah, dan kita percaya kes ini ada motif lain lah. Seorang kelindan lori yang juga suami kepada mangsa ditahan reman sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan kematian isterinya. Kita percaya suspek atau penjenayah dalam kes ini adalah orang yang dikenali ataupun yang mengenali dengan mangsa. Dan kita dah dapat petunjuk daripada siasatan kita lah, kita dapat petunjuk yang positif lah. Dan kita jangka kita akan dapat selesaikan kes ini dalam masa yang terdekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sebuah kondominium di Damansara Perdana Petaling Jaya, Selangor digemparkan dengan penemuan bom pada pagi lalu. Serbuan yang dilakukan pada sekitar jam 4.30 pagi oleh Jabatan Siasatan Jenayah Brickfields Kuala Lumpur menemukan 7 butir bom buatan sendiri bersama peralatan elektronik. Bom itu dikatakan boleh diletupkan dari jarak jauh dengan menggunakan telefon bimbit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan tiada unsur keganasan di atas penemuan bom itu. Pihak polis belum dapat menyiasat motif dan kumpulan berkenaan, namun pada pihak polis ianya tiada kaitan dengan elemen Daesh atau Islamic State. Hasil pemeriksaan lanjut di kediaman tingkat 17 itu menemukan 2 kilogram serbuk dadah yang disyaki syabu dan sejumlah pil Aramin 5. 9 kilogram dadah jenis ketamin dan kokain turut dijumpai dalam kenderaan milik suspek. Disyaki pengedar dadah, suspek dipercayai turut terlibat dalam insiden pukul yang berlaku di Sri Petaling Kuala Lumpur sehari sebelum penemuan bom itu. Sebelum itu, suspek dikatakan telah memukul seorang mangsa yang didakwa menyembunyikan bekas teman wanitanya. Mangsa dan keluarga juga diugut dengan beberapa bahan letupan sebelum dipukul sehingga pengsan. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Syarul Osman Mansur, sehingga petang tadi, suspek dan rakannya, seorang wanita, masih diburu. Kes disiasat mengikut Akta Bahan Letupan 1957 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Pemberi
maklumat atau Tonto terus mengganggu tugas pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Mereka juga dikatakan sanggup mengubah suai kenderaan bagi menjalankan kegiatan itu dan apabila ditahan, mereka bertindak agresif. Pemberi maklumat atau Tonto lori terus diburu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kini mengambil tindakan lebih tegas terhadap kegiatan pemberi maklumat yang dikatakan sering mengganggu tugas penguatkuasaan. 999 turut serta dalam satu operasi rutin bagi membantras aktiviti ini. Ketika pemantauan dilakukan, sebuah kereta pacuan 4 roda yang dipercayai Tonto mengekori rapat kenderaan kami. Apabila ditahan, pemandu berkenaan seolah-olah tidak memberi kerjasama. Ekoran itu terdapat kemalangan antara kenderaan pihak berkuasa dan kereta yang dipercayai Tonto. Dia berhenti juga dia dari arah sana. Kita suruh dia berhenti. Kami itu bila berhenti tak ada. Dia tak ada blok pun dia terus lakukan. Kemalangan itu menyebabkan kedua-dua kenderaan remuk. Kereta yang telah diubah suai dan dipercayai Tonto itu turut disita selama 48 jam untuk siasatan lanjut. Namun insiden yang berlaku tidak membantutkan usaha pihak penguatkuasa untuk terus memburu pemberi maklumat ini. Di lokasi lain, 5 kenderaan yang disyaki Tonto ditahan setelah mereka dipercayai mengekori kenderaan penguatkuasa JPJ. Pemeriksaan lanjut mendapati kenderaan mereka telah diubah suai. Tonto ini merupakan gelaran yang diberikan kepada pemberi maklumat ataupun penjaga lori-lori dagangan yang dikatakan mempunyai pelbagai kesalahan seperti membawa buatan yang berlebihan. Dan jika kita lihat, Tonto ini sendiri mempunyai set komunikasi ataupun alatan komunikasi seperti walkie-talkie dan juga antena untuk memudahkan mereka berhubung antara satu sama lain. Kegiatan pemberi maklumat ini juga ternyata mendatangkan masalah kepada pihak berkuasa. Kelemahan JPJ apabila Tonto ni memberi maklumat bahawa JPJ berada di lokasi di mana membuat operasi, lori-lori tersebut kita tak dapat nak tahan dan buat tindakan yang sepatutnya. Sebabnya bila kita ada terlibat lori-lori yang bermasalah ni, dia ada di lokasi tersebut. Pemandu berusia 40 tahun ini mengaku menjadi pemberi maklumat kepada lori di sekitar Selangor. Berapa lori yang jaga? Company ada 30 lori. Lori-lori itu dibawa apa saja? Itu lori yang batu, pasir, tanah. Namun dia dikatakan bekerja dengan sebuah syarikat yang bertanggungjawab menjaga pergerakan lori. Kita mengelak. Saya kira satu company ada semua company luar. Satu gaji baru 2,000. Sebulan. Dia ada berapa company? Satu company. Semua kira company ni. Keretanya antara 3 kenderaan yang disita di bawah Seksyen 6-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana pengubahsuaian kenderaan. Kita disyaki. Itu hanya mainan. Seorang nenek hampir pengsan apabila beberapa barang yang didakwa mainan oleh cucu tunggalnya adalah peralatan untuk menghisap syabu. Tidak dapat menerima hakikat itu, dia bertindak di luar jangkaan. Saksikan kesudahannya dalam laporan obstrak yang dilakukan oleh pihak Agensi Jedada Kebangsaan AADK Negeri Sabah. Hampir 200 anak muda di daerah Beaufort, Sabah dikesan terlibat dalam gejala penyalahgunaan dadah. Situasi ini membimbangkan pihak AADK dan pegawai daerah itu, Muhammad Syahin Osman. Kalau di Beaufort ni yang biasa penagih-penagih ni ambil iaitu jenis ini methamphetamine ni lah, sabu lah. Ada di antara yang penagih-penagih ni kalau sudah tak dapat benda tu mereka akan menjadi agresif, boleh menyebabkan mencederakan ibu bapa. Banyak kes-kes yang pecah rumah dilakukan oleh penagih-penagih inilah.
Bagi membendung perkara itu, 3 penempatan digempur pada jam 12.30 malam. Assalamualaikum. Buka pintu, operasi. Cubaan penagih untuk mengelak daripada ditahan ternyata gagal. Ya. Biar pelan-pelan. Begitu. Tindakan pihak AADK untuk menyelamatkan seorang lelaki berusia 30 tahun daripada terus bergelumang dengan najis dadah jelas mengejutkan neneknya. Anak kita disyaki. Sabar cik. Duduk kita duduk sini. Sini. Cubaan warga emas ini untuk melindungi kegiatan cucu tunggalnya itu telah menemui jalan buntu. Hasil pemeriksaan telah menemukan peralatan untuk menghisap syabu. Ketika pihak berkuasa datang ke rumah ini kira-kira jam 1.50 pagi, penagih dadah ini dipercayai menyembunyikan barang-barang ini di atas almari ini bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Itu mainan dia saja. Mainan dia ni membahayakan. Malulah orang tua ni mana tahu apa. Berikutan itu, cucunya ditahan untuk siasatan lanjut. Tenang. Sudahlah, Pak. Boleh mati kan cucu, Pak. Indah. Kami rawat dia mati. Dia sabar. Matilah cucu. Indah. Dia mati. Dia sabar. Indah. Astaga. Dia mati. Dia sabar. Dia mati. Dia sabar. Jangan. Dia mati. Dia sabar. Aku tak sanggup. Indah. Astaga. Nenek dia jangan risau. Nenek jangan risau. Kami jaga dia. Dia akan jangan sikap anakku sini. Mana ada orang lain. Kalau dia tidak apa-apa, dia balik juga. Sekarang balik kan? Aku tak sanggup, Pak. Hasil ujian saringan air kencing, cucunya antara 13 individu positif dadah jenis syabu. Kerja apa ya? Tiada, saya tak kerja. Tiada jaga nenek. Mana dapat duit di dadah tu? Nenek bagi saya duit. Lepas tu? Selalu nenek bagi berapa? Ya, RM10. Tak, bukan selalu saya bisa sabu. Kadang-kadang. Dah hisap bila? Mau dekat seminggu dah, 5 hari lepas kah? Pengarah AADK Negeri Sabah Bakri Bibi turut mengulas mengenai modus operandi penjualan syabu di perkampungan itu. Kegiatan dia terlalu tersusun dan licik. So kebanyakan dia dalam bentuk mobile. Dia ada satu bentuk grup sebenarnya, pusher ataupun pengedar secara kecil-kecilan pun. Dia secara licik dia menggunakan kenderaan seperti motosikal. Itu yang sebab kita perlu juga selaras dengan apa yang mereka fikirkan, kita kena pantas seperti mereka juga. Kesemua yang ditahan telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Beaufort untuk tindakan susulan. Jika dilihat dengan mata kasar, alat elektronik tiruan yang dijual di 6 buah premis di sekitar seberang Pulau Pinang itu tidak ubah seperti produk asli. Mana tidaknya pelekat hologram ditampal pada peranti tiruan untuk memperdayakan pembeli. Sebaliknya, penggunaan alat elektronik persis asli itu mengancam keselamatan pengguna. Pelbagai gadget tiruan jenama terkemuka disita dalam operasi yang dijalankan pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Pulau Pinang. Operasi menyasarkan 6 buah kedai termasuk 3 premis pemborong utama yang beroperasi di seberang perai. Sekarang ni saya. Pemeriksaan membongkar taktik penipuan pemborong yang membekalkan peranti tiruan kepada pengedar di utara Semenanjung. Menggunakan pelekat hologram yang tertera perkataan original di bungkusan kotak ini, namun sebenarnya ia bukanlah yang asli, malah grade AA seperti yang didakwa oleh pekerja premis, dan sebenarnya pelekat ini tidak wujud. Stereo headset. Stereo
Menurut pengadu jenama ini, terdapat beberapa ciri lain yang boleh kena pasti bagi membezakan gadget tiruan. Bukan yang sah punya. Bukan yang sah. Dia terdekat, dia punya packaging dan dia punya finishing. Kalau dia boleh gerak dalam, dia mungkin bukan langsung original. Yang original dia tak boleh gerak. Kalau goyang-goyang sikit lah, dia punya dalam dia tak goyang. Seorang pengguna yang pernah tertipu dengan modus operandi ini 3 tahun lalu tampil berkongsi pengalaman. Masa saya pergi kedai tu, memang saya cek sendiri kotak tu, saya cek dia tulis original. So saya nak yakinkan lagi, saya tanya peniaga tu. Dia pun cakap sendiri original, so saya confident lah. Dia mendakwa membeli peranti itu dengan harga RM60, iaitu menyamai harga tulen di pasaran. Dalam masa 2-3 minggu tu memang tak ada masalah. So, tapi bila lama-lama tu kepala charger tu jadi panas. Lepas tu dia ada bunyi pop, bunyi meletup. Lepas bunyi tu, phone saya tak boleh guna dah. Dia buat skrin. Menurut Timbalan Ketua Penguatkuasa Rizwan Mat Isa, penggunaan peranti tiruan bukan sahaja boleh merosakkan telefon bimbit, malah mengancam keselamatan pengguna. Barang-barangan yang kita rampas ni dia bahaya kerana kadang-kadang tu dia punya kualiti dari segi dia menggunakan elektrik memang tak tahan. Hanya boleh dipakai 2-3 bulan dia akan rosak dan boleh menyebabkan kita boleh terima gencatan elektrik. Tambahnya, pengguna perlu lebih berhati-hati ketika pembelian alat ini, khususnya jika ditawar dengan harga yang murah. Keseluruhan operasi berjaya merampas peranti tiruan telefon bimbit bernilai RM120,000. Video aksi seorang lelaki yang memecah masuk bilik di sebuah surau di Taman Kundang Jaya, Rawang, Selangor menjadi viral di media sosial. Suspek dilaporkan membawa lari alat pembesar suara dan tindakan itu mendapat kritikan netizen. Klip yang berdurasi 27 saat itu dimuat naik di laman Facebook sehari selepas kejadian. Kejadian di Surau As-Siddiqin, Taman Kundang Jaya, Rawang, Selangor berjaya direkam kamera litar tertutup CCTV. Suspek dikatakan telah melarikan set pembesar suara yang bernilai RM7,000. Video itu ditonton lebih 8,000 kali dan rata-rata netizen mengutuk perbuatan suspek. Minggu lepas saya tengok dekat Facebook, and then lepas tu tak lama lepas tu kawan saya daripada grup WhatsApp post benda tu. Jadi memang sekarang benda tu memang tengah viral. Kita tak tahu apa faktor lelaki tu untuk mencuri, tapi apa pun niat tak menghalalkan cara. Menurut pengurusi Surau As-Siddiqin, klip rakaman itu disebarkan sebagai pengajaran demi membendung gejala ini. Kita masuk ke dalam Facebook ni supaya dengan harapan kalau dia tengok pun si pencuri ni pun kan dia boleh tengok, dia mungkin dia tak berani lagi nak masuk tempat kami lah. Tapi ini bukan kita nak malukan, tapi satu pengajaran sebenarnya. Pengajaran kepada dia yang mencuri ni kan, supaya bahawa mencuri ni pun dia tak boleh lepas sebenarnya. Sekarang ni dengan teknologi yang ada sekarang ni kan, kita boleh viralkan. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak ACP Ali Ahmad, kes disiasat di bawah Seksyen 457 dan suspek sedang giat diburu. Cubaan seorang lelaki untuk melarikan diri selepas melanggar sebuah kereta mengundang padah apabila dia maut dipukul oleh orang sekeliling. Mangsa ditemukan tertiarap di tempat duduk belakang kenderaannya. Insiden di Pantai Dalam Kuala Lumpur itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Mangsa parah di bahagian kepala disyaki dipukul dengan objek tumpul. 8 individu termasuk pemilik gerai berhampiran lokasi ini ditahan untuk membantu siasatan. Kejadian dilaporkan berlaku pada jam 2 pagi. Seorang anggota komando berjaya diselamatkan oleh penduduk berhampiran Sungai Timun, Negeri Sembilan daripada mati lemas. Mangsa ditemukan dalam keadaan tangan kanan digari pada kaki kiri serta cedera teruk pada bahagian muka.
faktor wanita dipercayai punca kejadian. Setakat ini 4 suspek telah dikenal pasti dan masih diburu polis. Saudara, ingat jenayah membawa padah. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat maupun rakaman video berkaitan kejadian jenayah, salurkan melalui email dan juga Facebook 999 seperti yang tertera. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Saya Adil Hussein. Assalamualaikum dan selamat malam.